konsep insan seimbang. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep insan seimbang? Apakah maksud insan? Apakah itu maksud seimbang sebenarnya? Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, insan bermaksud makhluk yang dicipta oleh Allah SWT yang tidak terlepas daripada kealpaan. Manakala seimbang pula bermaksud setimbang, sama berat dan tidak berat. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan pula, insan seimbang ialah individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pembentukan insan seimbang penting bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berupaya untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi semangat terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Dalam mencapai keseimbangan insaniah, seseorang individu itu perlu mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, komunikasi. Kedua, sains dan teknologi. Ketiga, keterampilan diri. Keempat, kemanusiaan. Kelima, kerohanian, sikap dan nilai. Lagi sekali, perkembangan fizikal dan estetika. Nama saya Nur Indina Batrisha binti Abu Hashim dari Grup KBA 246-1A. Metafizik ialah perkara yang tak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Ia adalah satu falsafah ketuhanan yang membawa kepada kefahaman tentang kewujudan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara yang tak dapat dilihat serta perkara yang tak dapat disangka. Setiap sumber falsafah adalah berlainan, namun begitu kesemua sumber-sumber ini membawa ke arah tujuan yang sama, iaitu kebaikan. Dalam Islam, manusia berperanan sebagai hamba dan khalifah di bumi Allah. Bagi Kristian pula, matlamat manusia ialah memenuhi bumi dan mengelola seluruh bumi ciptaannya. Kristian mempercayai bahawa jiwa yang suci adalah sehingga manusia tersebut melakukan dosa warisan. Dosa warisan ialah dosa yang dilakukan oleh Adam. Seterusnya, agama Hindu. Manusia hidup di dunia sentiasa berusaha untuk mencari kemewahan dan keseronokan. Beralih kepada Buddha. Buddha hidup berasaskan karma ataupun ketentuan. Karma ialah pembalasan perbuatan sama ada secara baik ataupun buruk semasa hidup. Dan matlamat Buddha ialah mencapai nirvana, iaitu suatu kebahagiaan. Kematian pula dilihat dari sudut pandang yang berbeza dari setiap agama. Di dalam Islam, Islam memandang bahawa manusia datang daripada Allah dan akhirnya akan kembali kepada Allah juga. Di dalam Islam, kematian ialah satu pintu yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Manakala sudut pandangan Kristian, kematian ialah perubahan status daripada hidup kepada tidak hidup. Hindu pula, Atman ataupun jiwa tidak mati kerana yang mati hanyalah fizikal manusia. Buddha pula memandang kematian bukanlah akhir segalanya. Sebaliknya, sebagai satu yang memutuskan ikatan yang mengikat dengan keberadaan semasa hidup. Subtopik ini akan mengisahkan tentang apa itu perlembagaan insan berdasarkan konsep Jerry. Konsep Jerry ini berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan kerana ia merupakan satu proses bagi membentuk pemimpin khususnya bagi mahasiswa universiti. Hal ini kerana ia dapat membentuk pemimpin yang berkarisma tinggi dan juga seimbang antara rohani dan juga fizikal. Ia disebut sebagai Jerry kerana ia merangkumi 4 aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kepada individu yang mempunyai 4 aspek tersebut dikira sebagai insan yang seimbang, maka dengan itu mereka tidak akan mempunyai masalah dalam menempuh segala cabaran hidup dan juga mampu menyelesaikan masalah dengan begitu baik. Apa itu emosi?
Emosi ini difahamkan ia adalah satu kumpulan reaksi organik yang dialami oleh seseorang. Mereka bertindak balas dengan rangsangan luar. Contohnya seperti objek, seseorang, tempat ataupun situasi yang mereka sedang alami. Dengan itu, emosi merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan. Guru kaunseling mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam memberi nasihat dan juga panduan kepada mana-mana pelajar yang menghadapi ataupun tengah mengalami gangguan emosi. Sebagai contoh, mereka yang sihat tubuh badan tidak semestinya pandai mengawal emosi. Mereka ditakdirkan untuk menghadapi satu cabaran yang berat. Jika mereka tidak dapat memberi kerjasama dengan emosi yang dialami, kemungkinan mereka akan jadi cepat panas baran, cepat untuk marah, gagal untuk mengawal emosi untuk mengekalkan diri supaya tenang, dan akhir sekali mungkin mereka akan mempunyai niat untuk membunuh diri. Jelaslah di sini bahawa penjagaan emosi itu amat penting, terutamanya kepada pelajar-pelajar, kerana dengan menjaga emosi ia dapat menjamin kesihatan mental dan juga fizikal kita. Akan menerangkan apa itu intelek. Seperti yang kita tahu, intelek ini berkait rapat dengan kemahiran untuk berfikir secara kreatif, reflektif dan juga kritikal. Di Malaysia, intelek seseorang itu diukur dan dinilai berdasarkan ujian. Perkara ini harus dihakis dan dihentikan kerana persepsi rakyat Malaysia harus diubah. Aspek intelek sepatutnya dijelaskan dengan lebih menyeluruh kepada seseorang individu bahawa aspek intelek tidak harus diukur melalui kecemerlangan di dalam bilik peperiksaan sahaja. Tetapi kejayaan dari segi intelek harus diukur melalui keupayaan seseorang individu itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi serta untuk hidup secara berdikari. Sebagai contoh, apakah gunanya seseorang itu untuk cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM dengan mendapat straight A, tetapi sebagai seorang individu, beliau gagal untuk menguruskan hidup beliau tidak boleh berdikari, gagal untuk berfikir secara rasional dalam membuat keputusan yang betul bagi menjamin masa depan beliau. Maka jelaslah di sini bahawa intelek itu tidak harus diukur di atas kertas ujian semata. Malah ia harus diukur dengan bagaimana seseorang manusia itu menguruskan kehidupan sehariannya dan juga bagaimana seseorang manusia itu melakukan keputusan ketika dalam keadaan marah. Assalamualaikum, nama saya Nur Afiqah binti Mahtar, nombor pelajar 2021653128. Perlembagaan insan juga merangkumi unsur jasmani dan juga rohani. Jasmani dapat didefinisikan sebagai unsur yang berkaitan dengan jasad atau tubuh badan. Ianya juga berkaitan dengan keadaan badan seseorang, bentuk tubuh badan serta keupayaan seseorang melakukan tugasan tertentu. Untuk melahirkan insan yang seimbang daripada aspek jasmani, seseorang itu perlulah bebas daripada kesakitan, ketidakupayaan fizikal, penyakit kronik dan penyakit berjangkit maupun ketidakselesaan kepada tubuh badan yang memerlukan perhatian daripada pakar perubatan. Oleh itu, pentingnya untuk seseorang mempertingkatkan jasmani diri kerana ianya melibatkan kesihatan dan kecerdasan yang boleh memberi impak kepada kehidupan seseorang sama ada dalam bentuk positif maupun negatif. Kepentingan unsur jasmani dalam membentuk insan seimbang dari pelbagai aspek dapat dilihat apabila unsur jasmani dapat mengurangkan insiden penyakit kronik. Hal ini dikatakan demikian kerana ketahanan kardiovaskular maupun kemampuan aerobik dapat dijamin apabila unsur jasmani dititik beratkan dalam kehidupan. Ianya juga dapat membantu dalam komposisi badan yang melibatkan peratusan berat badan. Hal ini secara langsung dapat mengelakkan seseorang daripada menghadapi penyakit obesiti maupun diabetes. Kepentingan menjaga unsur jasmani juga ialah menguatkan tulang dan otot serta memudahkan pergerakan melalui aktiviti seperti berbasikal, berjoging dan sebagainya. Secara keseluruhannya, unsur jasmani dapat membentuk insan yang seimbang dengan menggunakan tahap fizikal untuk kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, bakat, kemahiran teknikal dan juga manipulatif dapat dikembangkan di samping budaya bergiat cergas dapat disemai di dalam diri seseorang.
Untuk melahirkan insan yang seimbang, seseorang individu itu perlulah juga menitik beratkan unsur rohani. Rohani merupakan perkara yang berlawanan dengan jasmani, iaitu perkara yang bukan berbentuk fizikal dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Perlembagaan insan melalui pembentukan rohani memerlukan seseorang untuk mengakui kewujudan pencipta, memahami percaturan yang telah ditentukan oleh Tuhan, serta memahami bahawa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Langkah untuk memperkembangkan unsur rohani bagi melahirkan insan yang seimbang ialah melalui strategi penerapan nilai murni yang merangkumi pelbagai aspek seperti aspek ontologi, epistemologi dan juga aspek aksiologi. Strategi penerapan nilai murni ini adalah secara bersahaja dan memerlukan penghayatan serta usaha secara praktikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Rozi. Saya akan menerangkan pembentukan insan berdasarkan falsafah insan. Pembentukan insan yang sejahtera terdiri daripada beberapa elemen, antaranya ialah rohani, jasmani, fizikal dan cara seseorang berfikir. Elemen-elemen ini akan menjadikan seseorang itu adalah sebaik-baik kejadian ataupun ahsani taqwim dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai insan kamil. Dari sudut etimologi, insan kamil bermaksud sempurna. Sempurna yang dirujuk ini adalah sempurna sepanjang seumur hidupnya. Konsep ini telah wujud sejak zaman dahulu lagi. Seseorang yang dianggap sempurna hendaklah memenuhi beberapa kriteria, dan antara kriteria yang utama ialah dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan telunjuk. Kriteria pertama yang menjadikan seseorang itu insan yang seimbang ialah dengan mempunyai akidah yang sejahtera. Akidah bermaksud simpulan iman yang kuat dan keyakinan seseorang itu terhadap pegangannya. Seseorang yang mempunyai akidah yang kuat haruslah berpegang teguh dengan agamanya. Akidah yang lemah akan menjadikan seseorang itu mudah terpesong untuk melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Kriteria yang kedua yang perlu ada pada insan yang sejahtera ialah dengan mempunyai ibadah yang sahih. Ibadah yang sahih terdapat beberapa elemen yang menjadikan seseorang ibadah itu sah. Antaranya yang pertama ialah dengan niat, dan yang kedua ialah dengan ikhlas kepada Allah, seperti hadis yang telah dinyatakan tertera. Tugas seorang insan hanyalah untuk memperhambakan diri kepada Allah, dan urusan sah atau tidak kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kriteria ketiga yang perlu ada pada seseorang insan sejahtera ialah dengan mempunyai kepribadian yang mulia. Kepribadian yang mulia tidak lahir secara semula jadi. Ianya perlu dibentuk melalui latihan dan dorongan yang berterusan sehingga ianya menjadi satu kebiasaan. Dari sudut kemanusiaan, insan yang berkepribadian mulia bukan sahaja dapat memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, malah juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Ciri seterusnya yang menjadikan seseorang itu insan yang sejahtera ialah dengan mempunyai fizikal yang kuat. Kekuatan fizikal berkait rapat dengan kekuatan mental. Kekuatan mental boleh mempengaruhi kekuatan fizikal seseorang. Emosi yang stabil akan membantu seseorang itu mengatur kehidupan seharian mereka dengan lebih sistematik. Emosi yang tidak stabil akan menjadikan seseorang itu bertindak di luar kawalan, seperti membunuh dan mencederakan orang lain. Pemakanan yang seimbang juga penting untuk melahirkan sebuah badan yang sihat. Makanan seperti makanan sunnah akan menjadikan badan fizikal kita lebih kuat. Ciri insan sejahtera yang terakhir ialah dengan mempunyai daya intelek yang tinggi. Unsur intelek berkait rapat dengan unsur hikmah. Akal juga penting untuk melahirkan daya intelek yang tinggi dan bermutu. Daya intelek seseorang bergantung kepada bagaimana cara dia berfikir menggunakan otaknya. Daya intelek yang tinggi akan membantu seseorang itu mengenal pasti masalah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih cekap. Baiklah, ini adalah kesemua rujukan yang telah kumpulan kami gunakan. Terdapat 12 bahan rujukan yang telah kami gunakan untuk menyiapkan tugasan ini.